Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022. Di dalam studio juga kita ada murid-murid di dalam talian di manakah Raihan, Nabil Is, Syafi dan juga Adam. Baiklah, macam mana semua? Masih okey? Okey, semangat. Ini yang kita mahukan, semangat ini. Baik, cikgu. Ayuh kita sambung dengan tajuk yang seterusnya, subtopik ketenjenan. Apa pula tu, cikgu? Okey, terima kasih Mira. Kita tengok tajuk subtopik seterusnya, ketenjenan. Apa dia ketenjenan? Okey. Tenjen ni kalau ikut dia sebenarnya adalah touch point. Okey, kalau tengok pada kartun tu, okey, touch point maksudnya bulat dengan ada satu garisan. Dia cuma touch. Sentuh, dia tak memotong. Okey, kita tengok nanti seterusnya yang ini. Satu garisan kita nak lukis. Satu garisan yang bertenjen kepada dua bulatan secara luar. Ada kaedah, ada istilah yang pelajar perlu faham. Yang ini apa dia? Bertenjen secara luar. So dalam tajuk tenjen ni, yang penting adalah pusat. Pelajar kena fokus. Okey, pusat. Apa kita nak buat pusat tu? Pertamanya kita sambungkan pusat bulatan A dengan bulatan B. Yang tu pusat dia kita sambung. Kemudian kita bahagi dua pusat tu. Okey. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan titik tengah untuk kita bina separuh bulatan. Apa gunanya separuh bulatan? Nanti kita tengok. Okey, kita dah bina separuh bulatan. Jadi, bila dah dapat tu, kita dapatkan pula titik X tu. Macam mana kita dapat titik X? Tengok tu. J40 tolak J25. Mana J40? Ini bulatan besar. J25, bulatan kecil ni. So, jumlah dia dekat situ 15. So, yang ini ambil 15 daripada pusat yang bulatan dia besar. So, macam saya suka murid-murid fokuskan kepada bulatan yang besar. Sebab apa? Ini yang penting ni. X ni. Untuk apa? Untuk kita dapatkan di mana berlakunya titik tenjen. Daripada X inilah kita punya panduan dia. Kita gerakkan ataupun kita lukiskan satu garisan daripada pusat A tu melalui X, baru memotong bulatan. So, yang tu T. T itu maksudnya tenjen lah. Kemudian selarikan je. Dah dapat sini, yang ni selarikan saja. Nak selari, mesti guna alat. Okey, tak boleh nak pakai baris biasa-biasa macam tu je. Guna alat. Ada alat, ada pembaris yang telah khas pelajar dah ada untuk melukis garisan tu. So, bila kita dah dapat garisan tenjen, so, yang inilah sebenarnya titik di mana kita nak membuat garisan. Bila kita buat, okey, tengok. Kita buat garisan daripada melalui titik T1 dan T. So, dia tak akan memotong bulatan. So, yang ni namanya tenjen secara luar. Ada juga garisan yang dipanggil sebagai tenjen secara dalam. Macam mana? Okey, tengok. Macam mana pula menggunakan kaedah kita nak gunakan mencari garisan ataupun membina garisan bertenjen yang menyentuh secara dalam. Sama tengok metod tadi. Kena mastermind kan kaedah. Okey. Pertamanya pusat tadi. Sama je macam yang pertama tadi. Pusat ke pusat. Kemudian bahagi dua jarak di antara pusat A, pusat B. Okey, dapatkan pusat. Yang itu O untuk membuat separuh bulatan. Kemudian bila dah dapat separuh bulatan, yang tadi kita tolak. 40 tolak 25. Yang ini kita akan campur pula. 35 campur pula 25. Mana kita nak tanda? Yang tu yang sikit ni kita panggil sebagai arc. ARC. Okey, X. So, apa dia? Dia 35 campur 25. Lepas tu kita gariskanlah daripada pusat ke titik ni. So, dapat T. Yang ini garisan ni mesti selari dengan garisan ni. Mesti selari. Gunakan kaedah untuk buat garisan selari saja. So, kita dah dapat titik tenjen
pada bulatan B dan titik tangent pada bulatan A. Garis je. Bila dah dapat tu, yakinlah apa yang kamu buat dan garis. Mesti dia tak akan memotong bulatan. Dia hanya menyentuh. Jadi tangent tu adalah titik yang menyentuh. Okey, bukan titik yang memotong. Ini garisan. Ada lagi kaedah yang kita nak bina lengkung. Okey, kita tengok. Sama juga macam tadi, macam garisan. Dia ada istilah yang digunakan menyentuh sebelah luar. Yang tadi ada juga menyentuh sebelah luar. So, ada dua, J25, J15. So, menyentuh secara luar. Maksudnya, kita akan bayangkan nanti satu bulatan tu, dia akan menyentuh di sini. Contohlah. Okay? Ataupun kat bawah ni boleh. Itu menyentuh luar. Maksudnya, bulatan yang ketiga tu, dia akan berada di luar daripada dua bulatan ni. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, tengok kaedah dia. Dan mahirkan kaedah dia. Okey. J15. Okey, yang ni tadi J15 dia akan tengok berapa dia nak jari 25. So 15 campur 25. So 25 ni maksudnya ini adalah jari yang ketiga. Walaupun di sini sama 25. Okey. Yang ini satu lagi ni adalah J25 sebenarnya, ni J25 campur ni 25 ya. 25 campur J25. 25 ni akan campur 25 ni. Barulah kita akan dapat pusat. Bila dah dapat pusat ni, kita tengok. Pusat tu fokuskan pada pusat terpenting. Pusat ke pusat digariskan. Pusat ke pusat digariskan. Ada gunanya garisan ni. Yang ni dipanggil sebagai garisan normal dia. So, untuk menentukan titik tangent di mana berlakunya tangent. Sebab tu sini T, di sini T1. So, ini adalah dua titik tangent. Jadi, kita ambil daripada pusat, akan ambil lah jarak 25 tadi, mesti melalui T dan T1. Kita lukis. Kalau nak lukis penuh, itulah dia. Jadi, maksudnya bulatan yang ketiga tu akan menyentuh di luar, ataupun dia akan berada di luar daripada dua bulatan yang ada ni. Okey, itu bulatan yang menyentuh secara luar. Bagaimana pula kaedah untuk menyentuh secara dalam? Okey, ada kaedah dia. Kita tengok seterusnya macam mana kaedah nak membina bulatan yang menyentuh secara dalam. Macam mana nak bayangkan dia secara dalam? Kita nak lukis satu bulatan. Bulatan yang ketiga lah, sebab ini bulatan ni dah ada dua. Jadi menyentuh secara dalam maksudnya bila kita lukis satu bulatan yang ketiga tu, dua bulatan ni akan berada dalam bulatan yang ketiga. Maksudnya dia akan jadi lebih besar lah saiz dia atau jejari dia lebih besar. Sebab tu dekat sini kalau kita tengok kat sini, dia bagi jejari dia 75 mm. Jadi macam mana kita nak buat? Kita nak tentukan dekat mana dia punya titik tangent dia. Okey, titik tangent dia. So, kita nak tentukan titik tangent, kita akan ambil dia punya jejari ni, 75. 75, so dia akan ditolakkan dengan J20. Okey, 75 tolak 20. Kemudian, satu lagi, 75 tolak 15. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan pusat. Ni. Dapatkan pusat bagi bulatan yang ketiga kita nak bina. Jadi, selepas tu, bila dah dapat pusat, kena ambil pusat terpenting. Saya kata pusat terpenting. Pusat ke pusat. Mesti garis panjangkan. Supaya dia akan menyentuh menyentuh bulatan. Jadi, kita tentukan dia punya titik tangent. Pusat ke pusat. Panjangkan. Menyentuh titik menyentuh bulatan. So, itu titik tangent yang kedua. Kemudian, bila dah dapat titik tangent, kita ambillah balik tadi 75.
So, jarak 75 tu adalah daripada sini ke sini. Samalah. Ni ke sini pun sama 75. Bolehlah kita buat bulatan ataupun lengkung. Okey. Jadi kalau katakan saya sambung, yang ini besarlah bulatan dia. So, jadi besar-besar. Okey, tak cantik lah bulatan tu. Tapi nampaklah tu nak bayangkan bulatan ketiga tu akan dia makan dua bulatan ni. So dua bulatan ni akan berada di dalam bulatan yang ketiga. Okey. Sebab tu nama dia sebelah dalam. Jadi istilah ni pelajar kena cukup mahir. Okey. Macam mana pula bentuk soalan dia? Okey, kita tengok bentuk soalan. Ini contoh soalan yang biasa, tapi ini soalan yang mudah lah. Okey. Mana nampaknya dekat sini? Titik A, B, C, D adalah titik tangen. A, B dan C, D adalah garisan tangen. Lukiskan mengikut skala saiz penuh. Cuma sini dia tak nyatakan lah. Garisan tangen tu menyentuh secara dalam atau menyentuh secara luar, dia tak nyatakan. So, kena fahamkan sendiri. Pelajar kena mahirkan sendiri. Kalau tengok dekat sini, okey, garisan AB ni dia kata ABCD kan. AB garisan tangen. So ini tangen ni menyentuh apa? Dalam keluar. Tadi kita dah tengok. So yang ini akan menyentuh, ini garisan tangen yang menyentuh secara luar. CD ini yang menyentuh secara dalam. Okey. Ini luar tadi. Apa yang kita kena buat dulu? Kita cari pusat untuk buat bulatan dulu. R20 dengan R35. Okey, tengok R20. Kemudian, kita tentukan pula pusat untuk R35. Berapa panjang dia? Panjang dia yang kat bawah ni dia bagi 90. Panjangkan sebanyak 90. Okey. Lepas tu jarak 10 lah turun ini kan. Ini jarak 10 baru dapat pusat. Ini asas. Okey, bulatan. Lepas tu barulah kita akan buat garisan tangen tadi. Kalau di dalam, okey, metod dia tadi pusat ke pusat. Gariskan, bagi dua, buat separuh bulatan. Tapi yang ni akan jadi bulatan penuh lah. Sebab yang atas ni bertangen di luar. Yang ini bertangen di dalam. So, dia akan jadi bulatan penuh lah. Okey. Kaedah dia. Pusat ke pusat. Kemudian, kita bahagi dua. Pusat A, pusat B tu. Itu akan jadi pusat untuk kita bina separuh bulatan. Yang ni dibina separuh bulatan. Nak tengok dulu macam mana yang di luar tu. Garisan yang bertangen di luar. Bila dah dapat, kita fokus pada bulatan yang besar. Ni kita fokus. Untuk apa? Untuk kita bina bulatan yang mana kita akan tolak 35 tolak 20. So kita tolak, kita buat sedikit tanda up. Ini berapa? X ni, jarak ni adalah 15. Okey, ini 15. Lepas tu untuk apa? X tu untuk dapatkan titik B dan juga titik A. Itu titik tangen. Barulah kita boleh garis. Yang ni dulu kita garis. Yang ni kita belum boleh hitamkan. Sebab kita tak tahu lagi dekat mana CD. Sebab dia kosong kat sini. So, kita kena tentukan sendiri di mana titik CD. Okay, next. Kita buat garisan yang bertangen di dalam. Secara dalam. Sama juga tadi. Dia dah bahagi dah semua. Dah cari titik tengah O. Kemudian dibuat je. Sambung lagi lah. Separuh bulatan di bawah pula. Yang ni tadi kita tolak. So, dapatkan Y, kita akan campur. Ni, 35 campur dengan R20. So, yang ini akan jadi 55 lah Y ni. Okey, ini akan jadi 55. J55. Kalau X ini tadi akan jadi J15. Bila dah dapat, ni garisan normal yang kita nak dapat ni untuk menentukan titik C. Garisan ni kita selarikan saja pada pusat, dapatkan titik D.
So, ini yang penting. Kena tunjuk kaedah-kaedah dia ni, barulah buat garisan. Nampak? Dah selesai. Inilah garisan ni kita nak buat. Kemudian, kita lengkapkanlah bulatan yang ada tu. Okey. Sampai mana? Kalau tengoklah. A ke D. So, buatlah. Oh, sorry. Dia buat sini dulu. B ke C. Yang kecil ni. Dia tak buat yang besar. Selepas tu, A ke D. So, yang ni tinggal sikit. Okey. So, itulah kaedah dia. Bagaimana kita nak menyelesaikan soalan tangent. Baik, terima kasih Cikgu atas perkongsian yang telah diberikan tentang ketangenan. Kita ingin berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM